Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Itu termasuk hadis bab yang ke-14, babun man kariha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yulqa fin nari minal iman. Babun man kariha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yulqa fin nari minal iman. Bab ke-14, sikap orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran seperti mana dia tidak suka dirinya dicampakkan ke dalam api neraka lah, adalah sebahagian daripada iman. Sikap orang tidak suka kembali kepada kekufuran seperti mana dia tidak suka dirinya dicampakkan ke dalam api adalah sebahagian daripada iman. Tujuan diadakan tajuk bab ini dan perkaitannya dengan bab sebelum dan selepasnya. Pada tajuk bab ini terdapat beberapa persoalan dan poin yang telah dibincangkan dan dikupas oleh para pensyarah Sahih Bukhari ni. Persoalan-persoalan dan poin-poin yang dimaksudkan itu antara lainnya ialah: pertama, terjemahan minal iman. Yang diberikan dalam tajuk bab di atas itu adalah sebahagian daripada iman. Minal iman tu sebahagian daripada iman. Sebenarnya berdasarkan perspektif Imam Bukhari lah, berdasarkan pandangan Imam Bukhari, yang dari awal kitab beriman lagi terus menerus mengisyaratkan kepada pendapatnya bahawa iman itu bersifat murakab, tersusun dari juzuk-juzuk bahagian-bahagian tertentu, atau ia terbentuk daripada gabungan tiga komponen berikut, tiga bahagian berikut lah. Jadi dia bukan basit, bukan stokor, dalam hati kalau tidak ia termasuklah amal dia, perbuatan dan sebagainya lah. Jadi bahagian-bahagian komponen tersebut ada tiga dah. Pertama, yang kata membenarkan dengan hati, tasdiqun bil qalbi. Tasdiqun bil qalbi. Yang kedua, mengaku dengan lidah, iqrar bil lisan. Iqrarun bil lisan. Mengaku dengan lidah. Yang ketiganya, melaksanakan dengan anggota badan, amalun bil arkan. Jadi semua tu komponen iman yang saling kuat menguatkan dan saling mengukuhkan iman. Jadi dia tidaklah dalam hati saja, semua tu perbuatan hati, perbuatan lidah dan perbuatan anggota badan yang boleh meningkatkan iman dan mengurangkan iman. Yang kedua, perkataan sebahagian tersebut diambil daripada makna min tab'idiyah, yang bermaksud sebahagian. Walau bagaimanapun, selain bentuk terjemahan di atas, minal iman itu boleh juga diterjemahkan dengan adalah kerana iman. Berdasarkan perkataan min itu dipakai sebagai min ta'liliyah, yang bererti kerana, disebabkan oleh dan sebagainya. Jadi min tu ada dua, min tabi'idiyah ni sebahagian lah. Kalau min ta'liliyah ni kerana iman lah. Jadi ada dua terjemahan lah, disebabkan oleh iman dan sebagainya. Rangka kata itu boleh juga diterjemahkan dengan adalah berpunca atau didorong oleh iman. Berdasarkan min yang terdapat di situ dipakai sebagai min ibtidaiyah, min permulaan, berpunca berasal, berpunca daripada min ibtidaiyah, min pun banyak makna Terjemah ini sebenarnya boleh disesuaikan dengan pendapat golongan ulama yang mengatakan iman itu bersifat basik. Kalau min ibtidaiyah berpunca pada iman tu, mazhab Hanafi bolehlah kita kata gitu, terjemah gitu. Tapi Imam Bukhari ni tidak gitu, dia daripada iman itu murakab, bukan basik, bukan stokor dalam hati lah. Walaupun dari sudut bahasanya, semua terjemahan di atas boleh disesuaikan dengan konteks makna yang dikehendaki oleh masing-masing lah. Namun bagi penulis dalam menterjemahkan tajuk bab Imam Bukhari tersebut, terjemahannya mestilah disesuaikan dengan pendapat dan pegangan Imam Bukhari sendiri. Jangan ikut pendapat mazhab Hanafi boleh lah. Ia sebenarnya tersirat dan tersembunyi di sebalik tajuk-tajuk bab yang diadakannya. Kita kena sesuai terjemah, kena tengok maksud pengarah kita asal lah. Jadi Imam Bukhari ni, dia tak bolehlah pakai min ibtidaiyah kerana dia tak kata bukit basik, imam murakab. Jadi dia ni min tabi'idiyah sebahagian atau min ta'liliyah kerana pukul yang mu'alid dah. Min tabi'idiyah sebahagian hak tepatnya. Yang ketiga, dari sudut munasabah atau kesinambungan tajuknya sama ada dengan tajuk terdahulu maupun dengan tajuk yang selepasnya. Pengarang kitab Umdatul Qari, syarah kepada Sahih Bukhari, iaitu Allamah Badruddin Al-Aini, menulis, sebagaimana Al-Quran yang perkaitan di antara ayat-ayat dan surah-surahnya kadang-kadang kabur.
Dan mengelirukan kerana maksud di antara ayat-ayat dan surah-surahnya kelihatan seolah-olah tidak mempunyai perkaitan di antara satu sama lain. Sekali tengok dah. Malah tertib surahnya juga tidak disusun mengikut tarikh penurunan Quran lah. Tajuk-tajuk bab Sahih Bukhari juga seringkali kelihatan tidak bersangkutan di antara satu sama lain. Sekali tengok tu nampak tak berkaitan. Sebenarnya berkaitan. Tukar aku. Walau bagaimanapun setelah masuk tajuk-tajuk itu diteliti dan hadis-hadis babnya diselami, kita pasti akan mendapati bahawa sememangnya terdapat pertalian atau munasabah kesesuaian di antara tajuk-tajuknya sama ada dengan yang sebelumnya maupun dengan selepasnya. Kalau perhati molek, memang ada kaitan lah. Kalau perhati sekali lah ni, sekali tengok saja tak nampak, you kena perhati molek baru kita tahu bahawa tajuk bab ni berkaitan dengan bab sebelumnya dan selepasnya pada kaitan. Ini kerana sebelum menyusun atur tajuk babnya, Imam Bukhari telah pun menyiapkan terlebih dahulu hadis-hadis bagi setiap bab setelah memperuntukkan masa bertafakur di antara mimbar dan rodah baginda SAW. Masa mikir tu nama lagi dah. Beliau bahkan akan menunaikan 2 rakaat sembahyang sunat terlebih dahulu sebelum memasukkan setiap tajuk bab bagi hadis-hadisnya. Di dalamnya lah tersimpan segala khazanah ilmu, idea kritikan maupun mazhabnya dah. Jadi fiqh Imam Bukhari ini berada dalam babnya lah. Kesinambungan bab ini dengan bab sebelumnya, dia senambung, dia bersambung lah. Ada kesinambung dengan bab sebelumnya menurut Al-Aini. Ialah bab sebelum ini dengan hadis di bawahnya menceritakan tentang hasrat para sahabat yang telah mengecap rasa kemanisan iman itu mahu perbanyakkan lagi ibadah mereka. Dan hadis ini pula menunjukkan bahawa selain mendorong seseorang melakukan amalan kebajikan, kemanisan iman juga akan mendorongnya untuk sedaya upaya mengelak diri daripada melakukan sebarang amalan yang boleh merosakkan atau mencacatkan iman seperti kekufuran dan sebagainya, dosa-dosa apalah. Menurut Imam Bukhari, kesan atau faktor yang mencetuskan perasaan terlalu tidak suka kepada kekufuran tersebut adalah berpunca daripada amalan-amalan yang menyuburkan iman mereka. Jadi kita nak tinggal maksiat kufur ke apa, kerana amal dia juga bukan dalam hati saja, kerana amal yang zahir itu dia akan membantu hati saling sokong menyokong lah, menguatkan iman. Yang keempat, tajuk bab ini sebenarnya merupakan tafsiran atau syarah bagi memperincikan maksud tajuk bab sebelumnya, iaitu sebahagian daripada agama adalah lari daripada fitnah. Kerana perkataan fitnah mempunyai maksud yang amat luas dan umum. Bukan macam Melayu fitnah ni. Jadi fitnah ni luas maksud di bahasa Arab tu luas. Ia juga menunjukkan bahawa fitnah terbesar yang wajib dihindari oleh orang-orang yang benar-benar beriman adalah kufuran. Fitnah besar orang beriman ni, ujian yang paling dahsyat ialah kufur lah, kafir dah. Jadi kita kena benar-benar syubhat tu, kita kena elak yang boleh bawa kufuran. Salah satu teknik yang sering digunakan pakai oleh Imam Bukhari dalam penulisan kitab sahihnya ini ialah mengemukakan sudut-sudut yang positif bagi sesuatu terlebih dahulu sebelum menyusulkannya dengan sudut-sudut negatifnya. Sebagaimana sukakan perkara-perkara kebaikan dan kebajikan boleh menambahkan iman, perasaan benci terhadap perkara-perkara buruk seperti kekufuran juga boleh meningkatkan iman seorang. Kita suka benda baik, benda molek, baik tolong susah, sedekah, melawan rasuah apa, tanda iman. Begitu juga kita benci pada rasuah, benci pada maksiat, benci kepada LGBT ke apa, tanda ini meningkatkan iman belaka dah. Sekiranya kebencian terhadap kekufuran tidak berjaya ditimbulkan dalam hati, bererti imannya tidak meningkat dan tidak bertambah lagi lah. Contohnya seorang tidak berjaya menepis keinginan-keinginan keji yang bermain-main dalam fikirannya, malah seringkali terdorong melakukan itulah perkara keji dah. Maka berarti kekuatan imannya masih belum mencapai tahap matang lagi, imannya tak sempurna, tak molek lagi dah. Menurut Syekhul Hindi, Maulana Mahmudul Hasan, Tok Guru pada dia ke Maulana Tok Guru ni Aziz. Jadi Maulana Mahmudul Hasan Tok Guru Syekhul Hindi, dia katakan Imam Bukhari sebelum ini telah mengadakan satu bab tajuk yang bertajuk antara ajaran agama Islam ialah lari daripada pelbagai fitnah. Ajaran agama ni benda-benda ujian yang boleh merosakkan agama, kena lari dah. Untuk menyatakan lari daripada fitnah terhadap agama merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman, buat lagi jauh daripada perkara maksiat, perkara boleh rosak iman. Khurafat ke, syirik ke dah, kau kagak apa, elok dulu dah.
Melalui bab ini pula beliau menyatakan benci dengan sungguh-sungguh hati terhadap kekufuran juga merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman. Benci sungguh benda-benda khurafat, syirik ke apa. Jadi satu tanda kesempurnaan iman. Lihat Al-Abab wa Tarajim jilid 1 muka 338. Umtatul Qari jilid 1 muka 167, Kashful Bari jilid 2 muka 114 hingga 105, Nasrul Bari jilid 1 muka 255. Habis dah. Kau ada lagi? Beda. Jadi kita masuk tadi baru bicara bab tajuk bab. Ini baru kita masuk hadis dah. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. Hadis atrah hadis yang sama dah. Hadis ke-21 pada Nablah 1041 1941. Sulaiman bin Harb meriwayatkan pada kami. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami katanya Syu'bah meriwayatkan pada kami daripada Qatadah. Daripada Anas radhiyallahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, 3 perkara jika ada pada seseorang tentu ia akan merasai kemanisan iman. Pertama, orang yang menyintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada selain keduanya. Kedua, orang yang menyintai seorang semata-mata kerana Allah. Dan ketiga, orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran setelah ia diselamatkan oleh Allah, sebagaimana ia tidak suka dicampurkan ke dalam api. Itulah habis hadis dia. Jadi kita pergi pada sosok bidata Sulaiman bin Harb. Tadi Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami. Sulaiman bin Harb ni. Beliau adalah Sulaiman bin Harb bin Bajil al-Azdi al-Wasihi al-Basri. Abu Ayyub adalah kunyahnya. Beliau telah mendengar dan menerima hadis daripada Syu'bah, Hamad bin Zaid, Hamad bin Salamah dan lain-lain. Orang yang menerima hadis daripada beliau pula ialah Imam Ahmad, Az-Zuhli, Al-Humaidi, Al-Bukhari dan lain-lain. Abu Daud juga meriwayatkan hadis secara langsung daripadanya. Tetapi Muslim, Tirmizi dan Ibn Majah meriwayatkan daripada beliau dengan perantaraan seorang perawi dia. Muslim ni adik lagi lah kira dah. Dia pada anak murid lagi lah pada Imam Bukhari, Abu Daud ke apa dah. Kata Abu Hatim tertanya, Sulaiman bin Harb adalah salah seorang imam. Beliau tidak melakukan tadlis. Mahir dalam ilmu rijal dan juga fiqh. Beliau mempunyai kira-kira 10,000 hadis. Tidak pernah sama sekali aku melihat buku di tangannya. Ingat dia kepala kali dia masuk, dia tak ada buku dia. Aku pernah menghadiri majlisnya di Baghdad. Orang-orang yang hadir menganggarkan peserta majlisnya seramai 40,000 orang dengan hadis dia. Beliau juga pernah memegang jawatan qadi di Mekah. Bukhari berkata Sulaiman bin Harb lahir pada tahun 140 Hijrah dan meninggal dunia di Basrah pada tahun 224 Hijrah. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka 118, Al-Jarh wa Ta'dil jilid 4 muka 118 hingga 19. At-Tadih jilid 2 muka 577 hingga 578, Kashful Bari jilid 2 muka 115. Okey, pengajaran hadis ni pasal dia kata ada 3 perkara jika ada seorang tentu ia merasa manis kemanisan iman. Pertama, orang menyintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain keduanya. Kedua, orang yang menyintai seseorang semata-mata kerana Allah. Dan ketiga, orang yang tidak suka kembali kepada kufuran setelah ia diselamatkan oleh Allah, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan api. Ini syarah ni pula. Hadis telah dikemukakan di bawah bab kemanisan iman, hadis ke-16. Sebelum ini dikemukakan sekali lagi oleh Bukhari di sini. Hadis sama, ada dah kita jumpa sebenarnya. Ia menimbulkan persoalan walaupun dikemukakan di bawah tajuk bab yang berlainan, kerana ia seolah bertentangan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh beliau, oleh Imam Bukhari sendiri dah. Ke atas dirinya dalam penyusunan kitab ini bahawa tidak akan berlaku sebarang pengulangan di dalamnya. Jadi Imam Bukhari tak sebut hadis kali kira dah. Dalam erti kata yang lain, tidak akan ada 2 perkara, yakni bab yang betul-betul sama di dalamnya. Jika terdapat juga pengulangan dalamnya, maka perlulah ia diteliti. Anda pasti akan mendapati pengulangan yang berlaku hanyalah dalam bentuk pengulangan lafaz sahaja, bukan makna dan maksud istimbak hukum kau-kau daripada Imam Bukhari dah. Justru tidak pernah ditemui dalam Sahih Bukhari sebarang pengulangan lafaz beserta dengan makna dan maksudnya sekali. Ataupun terdapat 2 tajuk yang serupa
dan kandungan hadis-hadisnya juga betul-betul sama dah. Tidak dapat dinafikan bahawa memang terdapat pengulangan hadis dalam Sahih Bukhari. Sehingga ada di antaranya yang berulang sebanyak lebih 20 kali hadis yang sama dah. Tetapi maksud yang hendak disampaikan adalah berlainan setiap kali pengulangan berlaku maksud lain. Sebagai contohnya hadis ni, walaupun teksnya kelihatan sama sahaja, tapi sebenarnya ada kelainan antara sanad dan matanya. Sanad berbeza, matan pun ada sedikit beza. Perhatikan molek dah. Pertama, dari sudut perbezaan sanadnya, riwayat hadis dalam bab kemanisan iman dahulu telah diterima oleh Imam Bukhari daripada Muhammad bin Al-Musanna yang meriwayatkan daripada Abdul Wahab As-Saqafi. Beliau pula menerimanya daripada Ayub As-Sakhtiyani daripada Abu Kilabah. Sedangkan hadis ke-21 ini, hak kita baca dalam ini, diterima daripada Sulaiman bin Harb yang meriwayatkan daripada Syu'bah. Beliau pula menerimanya daripada Qatadah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sanad perawi lain. Yang kedua, manakala dari sudut perbezaan matanya pula isi kandungan hadis tu dah. Hadis riwayat Muhammad bin Al-Musanna memulakan jumlah-jumlahnya dengan perkataan bahawa an. Kalau hadis sebelum ni an dah. Sedangkan riwayat Sulaiman bin Harb dia memulakan jumlahnya dengan perkataan min. Orangnya dah. Jadi sebelum ni bahawa an ni orangnya. Yang ketiga, riwayat Sulaiman bin Harb ni pula mengandungi tambahan frasa setelah Allah menyelamatkannya dia. Ada beza dengan hadis sebelum ni. Sedangkan tambahan tersebut tidak terdapat dalam riwayat Muhammad bin Mansur, tak ada. Allah menyelamatkannya, tak ada. Setelah Allah menyelamatkannya, tak ada hadisnya. Yang keempat, sementara perkataan yaqzifu dia dibuang, yaqzafu dia dibuang dalam riwayat Muhammad bin Al-Musanna digantikan dengan perkataan yulqa. Sebenarnya yaqzafu ni yulqa dia, dicampurkan. Dalam riwayat Sulaiman bin Harb ini, tujuan Imam Bukhari membawakan hadis-hadis yang sama mafhumnya, maknanya sama tetapi berbeza lafaz-lafaznya, itu ialah untuk menyatakan beberapa perkara berikut. Pertama, menunjukkan bahawa periwayatan hadis tidak sama dengan ayat Al-Quran. Yang langsung tidak dibenarkan diubah atau dipindah susunan-susunan asal ayatnya tak boleh ubah sikit abuk. Bukan diberikan secara makna dah. Lafaz pun kena betul-betul Quran dah. Sedangkan periwayatan hadis membenarkan kaedah periwayatan berdasarkan makna, riwayatun bil makna. Asalkan tidak berlaku sebarang perubahan pada maksud dan mafhumnya. Maksud dan kefahaman daripada hadis. Yang kedua, kedudukan hadis-hadis yang dikemukakan dengan lafaz tidak serupa tetapi mengandungi maksud yang sama dan sanadnya sahih. Tetap berstatus sahih di sisi muhaddisin walaupun lafaz berbeza dah. Asalkan maksud yang sama lah. Dan tahap kesahihan hadis-hadis tersebut bergantung kepada faktor-faktor lain yang sentiasa diambil kira oleh masing-masing mujtahid di bidang hadis dan fiqh. Tahap dia setengah mana kuat tu, mujtahid lah kira dah. Yang tiga, hadis yang sama mafhumnya tetapi dikemukakan melalui sebilangan sanad sahih yang berbeza-beza, membuktikan kesahihannya. Jadi bukan jadi kelemah, hadis itu semakin kuat hadisnya. Membuktikan kesahihannya dan menambahkan lagi kekuatannya, bukan jadi lemah hadis tu. Beza hadis ni anti hadis kata lemah lah. Sebenarnya semakin kuat hadis tu kerana menyokong maknanya, bukan semakin lemah semakin kuat. Kecuali bertentangan yang baru dah, lain dah. Semakin bertambah jumlah jaluran sanadnya, semakin mengukuhkan lagi kedudukan hadis tersebut. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran. Kenyataan ini seolah-olah ditujukan atau diberkaitan dengan orang kafir yang telah memeluk Islam, yang tidak suka akan kembali, tidak suka untuk kembali kepada agama asal mereka sahaja dah, agama kafir lah. Sedangkan mengikut para pensyarah Sahih Bukhari, masuk kembali kepada kekufuran itu turut merangkumi orang-orang yang berketurunan Islam. Semenjak asal lagi Islam dah. Sabda Rasulullah SAW itu boleh juga ditujukan pada mereka dengan arti mereka tidak suka menjadi kafir. Islam bakar kita kata, tidak suka jadi kafir pun serupa dengan asal kafir masuk Islam, tak usah jadi kafir semua dalam. Sama je maksud dia dah. Ini kerana menurut bahasa Arab perkataan ya'udu yang lebih popular dengan arti kembali itu ada juga dipakai dengan makna yasiru, berarti menjadi. Ya'udu boleh maksud juga yasiru, menjadi dah. Tidak suka jadi kafir, bukan kembali kafir, tidak suka jadi kafir dah. Selain dari itu, jika orang-orang yang baru memeluk agama Islam pun begitu, tidak suka kembali kepada agama asalnya. Orang-orang yang sudah turun-temurun lagi beragama Islam, Islam bakar kita ni dah. Sepatutnya lebih-lebih lagi lah tidak suka menjadi kafir. Mereka sepatutnya telah merasai kemanisan iman melebihi saudara baharu mereka. Sebab yang mendorong mereka bertukar agama juga tentunya kurang berbanding orang yang baru memeluk Islam ni. Mungkin kerana itulah Nabi SAW hanya menyebut orang-orang yang meninggalkan agama asal mereka.
lalu memeluk agama Islam. Okey, ujian itu kuat lagi lah. Okey, baru masuk sana dah. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka 107 hingga 108. Irsyadus Sari jilid 1 muka 110 hingga 141. Al-Kawakib ad-Daruri jilid 1 muka 114 hingga 115. Kashful Bari jilid 2 muka 116. Nasrul Bari jilid 1 muka 156. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.